الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حزن إذا شئت سهلا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan IJK Masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita dapat bertemu dalam kuliah maghrib kita di malam ni. Nah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita pada dalam keadaan sihat. Nah, walaupun kita diuji oleh Allah dengan bala penyakit, alhamdulillah Allah bagi kita pada dalam keadaan sihat. Nah, dengan kesihatan tuan-tuan, kita azam semoga kita dapat buat dua perkara, iaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Mana kita cuba usaha mendapatkan dua perkara, iaitu ilmu, menuntut ilmu, dan yang kedua kita beramal dengan ilmu. Nah, itulah yang kita naknya. Nah, walaupun sibuk pun kita boleh menuntut ilmu. Nah, walaupun sibuk kita dapat ada masanya untuk kita menuntut ilmu, dan setelah kita menuntut ilmu kita dapat melakukan ibadat dengan baik. Itu yang kita naknya. Seperti mana Syekh Alawi As-Saqaf menyebut bahawa dua perkara ni, ibarat ia adalah permata, ilmu dan amal ibadat. Ilmu dan ibadat adalah dua permata yang sangat bernilai. Nah, kita tak nak sekadar buat ibadat saja, belajar tak nak. Ini tak boleh. Belajar saja, beribadat tak nak pun tak boleh pakai juga. Nah, kita nak dua-dua, insya-Allah. Itulah, mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ni dengan baik, insya-Allah, dengan husnul khatimah, dengan kita menjalani dua perkara penting, iaitu ilmu dan ibadat. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan, saya datang sini tidak kerana lain, kerana ilmu ya tuan-tuan. Tak ada kerana lain datang sini, hanya kerana ilmu. Ilmu penting. Kerana ilmu lah ustaz-ustaz dari Ipoh kalau tak PKP dari Kelantan pun ada ustaz jauhnya, kerana ilmunya datang. Ilmu. Itulah tuan-tuan. Sebab tu saya syukurlah kepada Allah Ta'ala kita dapat berada dalam majlis ilmu. Kita berjumpa dalam majlis ni. Allah. Tak samalah kita berjumpa dalam waktu-waktu yang lain, seperti kita berjumpa di pasar malam dan sebagainya. Allah besarnya majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita sambung lagi cerita Imam Ghazali tentang buku beliau Minhajul Aidin. Kita tengok di muka surat 121 tuan-tuan. Tengok 121, muka surat 121. Kita tengok di atas sekali. Mana perenggan pertama, muka surat 21. Dan yang kami akan katakan kepada anda. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut tentang penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud penyerahan menurut Imam Ghazali rahimahullah? Bahawa penyerahan itu ialah berkehendak supaya Allah memeliharakan perkara mendatangkan kebaikan
ke atas anda pada perkara yang anda merasakan tidak aman dari bahaya. Bahawa penyerahan itu ialah berkehendak supaya Allah meliharakan perkara mendatangkan kebaikan ke atas anda pada perkara yang anda merasakan tidak aman dari bahaya. Itulah Imam Ghazali. Sebab kita masih lagi bincang tentang bab tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang bab tawakal. Jadi setelah guru Imam Ghazali iaitu Syekh berkata Abu Umar rahimahullah, penyerahan ialah meninggalkan perasaan tamak haluba. Tamak ialah kehendak atau kemahuan kepada sesuatu yang bahaya secara pasti tanpa pengecualian atau syarat. Maka inilah ungkapan-ungkapan para guru tentang makna penyerahan diri kepada Allah. Jadi guru Imam Ghazali dia kata tawakal ataupun menyerah kepada Allah ialah meninggalkan perasaan tamak halubah. Tinggal perasaan tamak halubah. Tamak ialah kehendak atau kemahuan kepada sesuatu yang bahaya secara pasti tanpa pengecualian atau syarat. Tamak ini makna kita nak kepada sesuatu yang kemahuan kepada sesuatu yang bahaya secara pasti. Bahaya pasti. Kita nak, kita tamak. Bab rasuah. Kita dapat gaji dah 10,000 sebulan. Tapi orang nak rasuah, nak lagi, tamak lagi. Gaji kita tu, oi Masya Allah 10,000 dah sebulan gaji. 10,000 dah sebulan gaji. Tapi tamak, nak lagi. Nak kepada rasuah. Orang suap makan rasuah habis. Inilah makna tamak kepada sesuatu yang bahaya secara pasti, bahaya. Ini buruknya tamak. Sebab itulah tawakal kepada Allah ni kita tinggalkan perkara tu. Kita tinggal Allah tak nak, Allah walaupun biarlah aku tak nak. Cukuplah dengan gaji aku ni. Cukuplah 10,000, alhamdulillah dah cukup, tak nak. Itu makna kita sudah kita panggil pengecualian. Makna kita minta dengan Allah. Mana Allah kalau Allah bagi, maksudnya kalau kita tamak kepada rasuah lagi, Allah bagi bala kita habis. Jawatan dipecat, dibawa ke mahkamah lagi, habis. Ini tamak. Allah tamak yang dicela. Sifat tamak ni Allah. Itulah kadang-kadang dia datang juga sifat tamak ni. Tamak dia datang. Nak lagi, tak cukup. Nak lagi, akhirnya habis, tak dapat apa. Saya pernah dengar ada orang cerita tentang seorang kerja bank. Seorang kerja bank. Ini di luar negara. Seorang, waktu saya belajar di luar negara dulu, orang ni dia kerja bank. Dia kerja tu pangkat dia tinggi dah. Pangkat dia mungkin kita kata manager dah, pangkat dia tinggi. Tapi oleh kerana dia makan rasuah. Bila ada apa satu dia akan rasuah. Tak lama kemudian orang tahu benda buruk ni dah. Orang tahu benda buruk. Tak sah kita nak sembunyi lah kalau benda buruk. Dia tak lama siapa surat, terus ambil dia. Dan soal siasat, rupanya dia banyak dah nak makan rasuah. Akhir dibuang daripada kerja, masuk ke penjara. Habis.
Nah, kerana tomoknya, nah, tomok. Itulah, maka sebab itulah, nah, kita nak tomok, kita nak tomok. Kejap tengok Imam Ghazali kata kita nak tomok macam mana? Tomok yang boleh. Ni tomok tak boleh ni. Tomok yang boleh, tomok macam mana? Nah, tengok Imam Ghazali menyambung pula. Dan yang kami akan katakan kepada anda, inilah pengharapan. Mengharap kepada Allah ni, Imam Ghazali kata, setelah guru-gurunya cerita sekian-sekian, maka Imam Ghazali pula cerita. Penyerahan itu ialah berkehendak supaya Allah memeliharakan perkara mendatangkan kebaikan ke atas anda pada perkara yang ada merasakan tidak aman dari bahaya. Lawannya penyerahan ialah tamak. Dan tamak itu secara ringkasnya berlaku atas dua perkara, dua wajah. Imam Ghazali kata penyerahan ni ialah kita kehendak kita supaya Allah memelihara kebaikan yang ada pada kita, supaya Allah mendatangkan kebaikan ke atas anda pada perkara yang anda merasakan tidak aman daripada bahaya. Kita merasa tidak aman daripada bahaya, kita minta Allah datangkan keamanan. Itu mana penyerahan menurut pendapat Imam Ghazali. Macam kita dengan penyakit coronavirus ni lah, kita rasa tak aman. Allah takut. Takut kita pergi ke hospital memang nampak. Coronavirus ni sakit dia sakit sungguh. Wadah. Jadi sejuk. Kadang-kadang jadi sejuk. Nak menapah tak boleh. Simptom-simptom coronavirus ni. Takut. Sebab tu saya ada pergi hospital Ipoh, ada melawat orang sakit. Bila orang coronavirus, bila orang menghadapi coronavirus ni, dia stop. Lorong tu dia tutup. Orang tak boleh lalu dah. Dan yang boleh lalunya orang yang sakit coronavirus ni. Tolak dengan katil. Lepas dia pergi tu, tutup semua ubat. Semua ubat. Setelah semua ubat semua, sekitar 10 minit baru lepas pergi. Kita merasa tak aman. Bayangkan kalau kita tengok kes bertambah, ada juga yang tu kurang, tapi bertambah. Kalau banyaknya orang kena coronavirus, ke mana nak bawa? Katil hospital berapa ya ada? Kalau hospital Ipoh kita tengok, di Taiping pun tak banyak. Nak bawa ke mana? Takut. Kita merasa takut kepada coronavirus. Kita rasa takut, rasa apa? Satu cabaran. Dengan itulah kita harap supaya Allah Ta'ala melepaskan kita daripada penyakit ini. Inilah mengharap kita kepada Allah. Ini tasawuf. Di sinilah tasawuf. Iaitu di waktu semua orang worry, takut kepada coronavirus, maka kita minta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan. Inilah kata Imam Ghazali, penyerahan itu ialah berkehendak supaya Allah memelihara perkara mendatangkan kebaikan ke atas anda pada perkara yang anda merasakan tidak aman dari bahaya. Kita nak supaya Allah datangkan kebaikan di atas coronavirus ni, mana Allah selamatkan kita. Inilah tasawuf. Kena ada tasawuf. Kita mengharap kepada Allah. InsyaAllah Allah selamat. InsyaAllah. Di samping-samping kita pakai pelitup muka, kita berdoa dengan Allah selamat insyaAllah. Lawan penyerahan ialah tamak. Lawan daripada penyerahan adalah tamak. Dan tamak itu secara ringkasnya berlaku atas dua perkara ataupun dua wajah. Maksud tamak ni ada dua. Tamak baik dan tamak tak baik.
Tamak tak baik macam mana? Tamak baik macam mana? Kita tengok Imam Ghazali. Satu, dalam pengertian pengharapan. Anda menghendaki sesuatu yang tiada bahayanya, atau anda menghendaki sesuatu yang kemungkinan menempuh bahaya, tetapi dengan pengecualian mengharapkan kepada Allah tidak membahayakan. Dan dengan pengertian harapan itu adalah terpuji, tidak celah. Contoh yang kita nampak coronavirus lah sekarang ni. Coronavirus ni bahaya, memang bahaya. Tapi kita mengharap kepada Allah tidak membahayakan. Kita mengharap kepada Allah. Dengan pengecualian mengharap kepada Allah tidak membahayakan. Bahaya suasana. Kalau kita tengok kes yang berlaku, banyak peningkatan berlaku. Kita rasa bahaya, takut. Tengok orang yang kena virus pula, tak ada vaksin. Vaksin tak ada, ubat tak ada. Sakit. Ada yang keluar darah. Takut. Takut. Bila takut, benda ni bahaya. Kita mengharap pada Allah supaya Allah tidak membahayakan, supaya Allah menjauhkan bala ini. Inilah pengharapan ataupun harap kita tu, tamak kita tu, tamak dengan Allah. Kita minta, kita tamak dengan Allah, ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Kita tamak tu, minta ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Dan dengan pengertian harapan itu adalah terpuji, tidak tercela. Kalau macam ni, tamak tidak tercela. Tamak yang dibolehkan. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS dengan firman-Nya, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin." Bermaksud, dan dialah Tuhan yang aku harapkan supaya mengampunkan kesalahanku pada hari pembalasan, hari akhirat. Itu Nabi Ibrahim AS. Tamak. Nabi Ibrahim ni tamak pada Allah supaya Allah ampun dosa dia di hari akhirat besok. Wallazi atma'u, dan dialah Tuhan yang aku harapkan. Harap, tamak. Mana Allah mintalah aku harap sungguh dengan Allah supaya Allah ampun dosaku di hari akhirat besok. Harap. Ini dibolehkan. Tamak macam ni boleh. Tamak. Mana minta Allah, minta dengan Allah, minta pula dengan Allah, minta tamak, minta supaya Allah ampun dosa Allah. Dan sebagaimana Allah menceritakan tentang perkataan ahli-ahli sihir Raja Firaun yang telah insaf dari kesilapan mereka dan telah beriman dengan Allah dan utusannya Nabi Musa alaihissalam, tanpa gentar lagi terhadap ancaman siksaan, bunuh Raja Firaun. Mereka menjawab dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, seperti firman-Nya, "Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana." Maksudnya, kami sangat-sangat mengharapkan supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Itulah dia panggil Tok Nujung Firaun. Tok Nujung Firaun ni dia ada juga yang insaf di atas kesilapan. Dia kata gitu. Jadi Tok Nujung Firaun ni tak betul. Dia sedar. Jadi tukang sihir Firaun. Firaun raja. Dia nak berjalan ke mana-mana, dia ada tukang sihir dia. Dia tanya, macam mana hari ni boleh pergi dekat situ? Boleh pergi dekat situ? Tukang sihir kata, boleh hari ni, tapi balik awal sikit, pukul 2:30. Firaun apa pergi? Balik awal. Mana itulah. Dia ada tukang-tukang sihir dia. Maka satu hari tukang sihir ni sedar bahawa kerjanya tu tidak betul. Kerja ni salah. Dan akhir dia insaf. Bila dia insaf, orang bertanya dia, maka orang bertanya dia,
Maka dia menjawab dengan penuh harapan kepada Allah. Dia penuh harapan, mana tamak. Harapan kepada Allah tu, harap kepada Allah. Allah. Dengan dia berkata, sesungguhnya kami sangat-sangat mengharapkan supaya Tuhan kami mengampun dosa-dosa kami. Harap supaya Allah mengampun dosa. Mana mengharap sungguh-sungguh. Harap sungguh-sungguh, harap. Kita mengharap kepada Allah tak sama kita mengharap kepada makhluk. Kita mengharap kepada makhluk ni kecewa, banyak kecewa. Tapi kita harap kepada Allah, insya-Allah, kita tak akan kecewa. Allah akan bagi apa yang kita lakukan setimpal dengan amalan yang kita lakukan. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim dia mengharap Allah mengampun dosa, harap sangat-sangat. Ni dia panggil tamak. Harap sangat-sangat inilah tamak. Harap sungguh Allah. Inilah. Dan bahagian pengertian harapan yang disebutkan ini bukanlah wajah daripada apa yang kita sedang memperkatakan di sini. Baik. Dia nak tengok pula dalam pengertian tamak yang tercela. Yang cela. Tadi bagus. Tak? Tamak minta Allah mengampun dosa. Kita kalau boleh biar ada sifat tamak macam ni. Harap tamak ni, maksud tamak di sini nak lagi. Allah ampun dosa lagi, ya Allah. Allah ampun dosa lagi. Kita taubat lagi, solat sunat taubat lagi. Jangan rasa cukup. Cukup dah aku ni bulan Ramadan lepas. Dah taubat banyak dah, cukup dah lah. Jangan. Kita nak lagi. Apa Allah ampun dosa, ya Allah. Ampun lagi. Kita tamak lagi. Lagi. Itulah kita nak. Baik. Tamak yang tidak boleh ni tamak ni. Yang kedua dalam pengertian tamak yang tercela. Tamak yang dicela ni. Hak tak nak ni. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum mat-tama' fa innahu faqrun hadir." Maksud, awaslah kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bersifat tamak. Ni Nabi kita larang ni. Jangan bersifat tamak kerana ianya suatu kepapaan yang sedang hadir bersarang dalam hati ampunya. Jangan kamu tamak kerana tamak adalah suatu kepapaan yang bersarang dalam hati kita. Allah. Tamak ni menjadi miskin. Tamak. Nak sedekah ke orang apa sayang. Tu tamak. Nak sedekah duit kepada orang pun sayang, dia berasa tu jadi kepapaan, kita jadi miskin. Duit banyak tapi jadi miskin. Tak. Tamak, no. Tak cukup. No. Allah. Nak lagi. Tengoklah. Berbagai-bagai. Orang yang bersifat tamak ni tak cukup. Teruk dah. Kita kalau kena sifat tamak ni teruk. Tak cukup. Tak pernah rasa cukup apa yang ada. Tak pernah. Tak rasa cukup. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Inilah. Nak banyak sama. Nak banyak manusia ni. Nak banyak. Sehingga siapa kubur. Sehingga siapa kubur. Tak nak dah, baru tak nak. Nak lagi. Nak. Allah. Teruk. Kita kalau ada sifat tamak ni, ya Allah. Teruklah tuan-tuan. Teruk. Nak. Kereta dah besar dah. Tamak lagi. Nak lagi. Beli lagi. Terpaksa berhutang dengan bank. Nafkah isteri pun bagi tak cukup kerana nak kejar kereta besar, nak tambah lagi. Allah, nak tambah kereta. Sifat tamak, letih. Sebab tu dalam Islam dia ada satu sifat dia panggil qanaah. Ni qanaah.
Qanaah ni rasa cukup. Apa yang ada cukup. Ni qanaah. Orang yang paling bahagia di dunia ni orang ni. Orang yang rasa cukup. Alhamdulillah, hari ni dapat 10 ringgit. Kalau dapat 5 ringgit pun alhamdulillah, cukup. Sentiasa cukup. Ni orang bahagia. Alhamdulillah, sentiasa cukup. Alhamdulillah. Dapat 10,000, alhamdulillah. Dapat 9,500. Alhamdulillah. Sentiasa cukup. Ni orang yang paling bahagia. Tapi orang yang tak cukup semua, Allah, tak cukup. Dari segi dunia, Tapi dari akhirat, tak apa. Dari segi akhirat boleh. Allah nak solat laginya, Allah nak tambah lagi solat sunat. Allah, tu tak apa. Bagus. Dari segi dunia ni kita tak nak. Tomok. Nak lagi tak cukup. Bila mati tu barulah. Allah tak nak dah, cukup dah. Baru mati. Lagi tak mati nak situ, nak. Allah, tuan-tuan. Papanya hati kita, kata Rasulullah. Rasulullah kata papa miskin orang tomok ni. Bila tomok, sayang. Nak masuk ya duit. Nak masuk ya. Nak keluar tak ada. Nak masuk. Miskin hati dia, kata Rasulullah. Mana miskin tomok macam ni lah yang Rasulullah kata tercelok. Iyyakum wattama'a fa innahu faqrun hadir. Awaslah kamu jangan bersifat tomok, kerana ianya suatu kepapaan yang sedang hadir bersarang dalam hati empunya. Itulah kepapaan. Letih. Jadi apa? Jadi tomok ni letih. Letih. Masya Allah. Inilah tuan-tuan. Kita tengok setengah orang terbuka ya jiwa dia. Jiwa terbuka ya setengah orang. Tak ada masalah. Banyak sedekah, banyak pula dia dapat niaga ni. Banyak sedekah kepada orang. Banyak duit, banyak dapat. Kerana itulah. Bila kita tak tomok harta-harta Allah, kita yakin ini rezeki kita yang Allah bagi. Kita sedekah kepada orang, kita tidak tomok, tak sayang, Allah bagi berganda pula. Inilah kita kena beriman. Inilah tuan-tuan, Masya Allah. Orang tomok ni muka pun pucat. Jadi pucat, tak nampak merah muka dah. Dia jadi risau. Duit dia takut hilang. Duit dia takut orang ambil. Duit dia takut sedekah. Takut kena. Dia tak ceria. Orang yang sifat tomok ni. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam Islam kita tak nak. Ni tomok yang tercela. Baik, sambung kita tuan-tuan. Dan dikatakan orang lagi, kebinasaan agama dan kerusakannya ialah kerana tomok. Allah. Rusak agama kerana tomok. Tomok. Rusak agama. Agama kita jadi rusak dengan sebab tomok. Kebinasaan agama dan kerusakannya adalah kerana tomok. Kerana tomok rusak agama. Tomok. Duit dah dapat dah, tomok lagi. Akhir jatuh dalam rasuah, jatuh dalam riba. Masya Allah. Maka kerana tomoklah membinasakan agama. Agama kita akan jadi rusak dengan sebab kita tomok. Allah. Dan yang mendirikan agama ialah warak.
Tapi orang yang mendirikan agama ialah warak. Orang warak ni masya-Allah, dia menjaga agama, orang warak. Dia menjaga daripada orang warak ni benda syubhah pun dia tak makan. Benda yang syubhat tak berani nak makan. Itu mana orang yang menjaga agama betul-betul. Ni lah kita nak orang yang menjaga agama. Bila orang nak suapan Allah minta maaf, haram, tak boleh. Ni orang warak. Tapi kalau tak warak, boleh mari tak apa, ada hukum boleh. Cari dalil-dalil hak boleh lah. Mana nak tegak agama, habis ke agama. Kan tak ada warak, nak. Allah, inilah tak rosak. Sebab tu orang warak ni dia jaga agama sungguh, orang warak, masya-Allah. Tak ada. Tak nak walaupun benda haram sedikit pun. Inilah orang warak. Habis orang warak ni tuan-tuan, masya-Allah. Sampai satu tahap takwa kepada Allah. Mana waraknya. Dari segi pemakanan, jaga orang warak ni, jaga. Kita tengok pot teh keruh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar pot teh keruh. Pot teh keruh, kalau kita bagi makanan kat dia, kita bagi belah kiri, dia tak makan dah. Kalau bagi tangan belah kiri, tak makan dah. Masya-Allah. Kesan kepada hati dia, bersih hati dia tu. Kalau makan makanan yang syubhat, insah ke syubhat, orang holok tangan kiri pun dah tak makan. Warak sungguh dah, warak. Masya-Allah. Inilah orang jaga agama. Ini dah harap orang yang longgar-longgar ke habis. Longgar. Bunyi duit sikit sudah lalu. Hilang ikhlas. Longgar ada. No. Rusak agama. Dengan sebab orang tak warak. Sebab itulah agama rusak kepada orang yang tomok. Tomok. Orang tawar rasuah 1 juta. Nak juga. Allah, kalau orang warak, Allah taklah minta maaf. Kerak jari clicking pun aku tak ambil lah. Kalau orang tak warak, cari dalil lalu. Si dalil hak pusing ke dia. Habis agama kalau harap orang macam ni, tak ada. Habis. Sebab tu orang menjaga agama, orang warak. Inilah tuan-tuan, jadilah orang warak tuan-tuan. Macam mana usahalah jadi warak tuan-tuan. Usahalah tuan-tuan. Biar warak sungguh. Ni agama kita lekat dengan sungguh pada orang warak. Boleh tegak agama dengan sebab orang warak. Tengok lagi tuan-tuan. Dan telah berkata guru kami Abu Bakar Al-Warraq, telah berkata guru kami Abu Bakar Al-Warraq, guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, kata guru, tamak yang tercela ada 2 perkara. Tamak yang tak bagus ni ada 2 perkara. Guru Imam Ghazali bagi tahu dia, iaitu Abu Bakar Al-Warraq. Pertama, ketenteraman hati terhadap satu yang bermanfaat yang diragukan. Tentang kemanfaatannya, sama ada benar ianya bermanfaat atau sebaliknya. Ini juga dikatakan tamak yang tercela, makna kita rasa senang,
terhadap sesuatu perkara yang belum tentu dapat manfaat ataupun tidak. Kita pergi, kita rasa okey kepada benda tu yang diragu sama ada memberi manfaat ataupun tidak. Benda tu tak tentu lagi nak beri manfaat. Tapi kita dah taruh harapan dah. Kita dah harap dah. Tu panggil tomok juga. Macam dunia ni. Bukan tempat menjamin manfaat tak ada. Tak. Sebab tu dunia ni Allah uji selalu orang-orang yang soleh, orang yang beribadat kepada Allah. Allah uji. Sakitlah, tak? Sakit buah pinggangnya. Kenapa? Allah tak nak bagi dia tu tercinta dengan dunia. Allah tak sibuk orang soleh tu cinta dengan dunia, tak nak. Supaya dia ingat kata dunia ni tak, bukan bagi dia. Dunia ni tempat ujian. Tapi bagi dia adalah akhirat. Oh, kalau Tuhan bagi senang linang dengan dunia, rumah pun besar, lupa akhirat tu. Cukup dengan dunia, dia rasa selesa dengan dunia, tak apa dah lah. Selesa dengan dunia, rasa tak apa dah, tak ke mana dah, cukup dengan dunia. Tuhan tak nak begitu. Sebab tu Allah menguji orang soleh. Allah uji orang beramal soleh, orang beribadat banyak kepada Allah. Tak sama kita di dunia ni. Kalau kita kenal dengan JPJ, ringanlah sikit, dah kenal. Tak? Adalah cara nak buat rotek, ada cara, adanya. Dengan Tuhan tak. Kita banyak beribadat, banyak diuji. Banyak kita solat tahajud, banyak diuji. Sebab apa? Tuhan tak nak kita terikat dengan dunia. Tuhan tak nak kita selesa dengan dunia. Maka kita selalu benci dengan dunia. Sebab susah. Kita tak mengharap dengan dunia. Sebab itulah inilah kata Abu Bakar Warraq, orang yang mengharap kepada benda yang tidak bermanfaat. Benda itu tidak bermanfaat, tapi kita mengharap. Kita yakin dengan benda yang tidak bermanfaat. Ini suatu tomok. Kita tahu dah, kata kalau rasuah tak aman. Tapi kita ada rasa okey. Bila ambil rasuah sekejap, habis SPRM mari selalu habis, tak ada. Ni mana kita mengharap kepada benda yang tak manfaat, benda yang diragukan manfaat. Ini Allah, tuan-tuan, itulah kita nak yakin, tenteram kepada benda yang dapat manfaat kepada kita. Itu yang kita nak. Tapi kalau kita tak yakin dengan benda yang tidak memberi manfaat kepada kita, kita tak yakin dengan benda yang tidak memberi tenteram kepada kita, Allah, ini dinamakan tomok. Ketenteraman hati terhadap sesuatu yang bermanfaat yang diragukan. Ya, ragu-ragu. Manfaat dia ragu-ragu. Kita dah harap. Kita main saham cepat kaya. Dah. Harap bukan main kita dah. Harap nak kaya. Kita pergi mengharap kepada benda yang tidak bermanfaat. Tak ada cepat kaya, cepat runtuh. Dah. Allahu Akbar, ya Allah. Itulah kita kena tenteram kepada benda yang yakin manfaat. Yakin manfaat. Kita tenteram kepada benda itu. Baik, kedua, kata Abu Bakar Al-Warraq, menghendaki sesuatu yang berbahaya dengan pasti. Kehendak sebegini tidak lain lagi adalah bertentangan dengan penyerahan diri kepada Allah. Maka hendaklah anda mengetahui pengertian ini. Menghendaki sesuatu yang berbahaya dengan pasti. Nak kena benda yang pasti berbahaya. Nak juga.
Ini dipanggil tomok yang tidak bagus. Dadah. Tahu dah dadah. Nak juga. Ni tomok yang tak bagus. Nak juga. Tu tahu dah dadah. Nah. Memusnahkan diri. Nak juga. Dan banyak lagi isu-isu yang berbahaya tapi kita nak. Boleh kait juga dengan rasuah. Kita tahu dah rasuah ni memang padah. Kalau kenal dia padah rasuah. Nak juga. Akhirnya habis. Ini dia panggil tomok yang dicela. Nah, baik. Dan ada pun benteng penyerahan itu. Benteng tuan-tuan kita tengok. Allah panjangnya Imam Ghazali bincang Dan pula bentengnya itu dan adapun benteng penyerahan itu ialah mengingati bahaya segala urusan pekerjaan dan kemungkinan padanya ada kebinasaan dan kerosakan. Senang. Benteng kita ingat kepada bahaya. Ingat kepada bahaya segala urusan pekerjaan. Kalau rasuah, cuba gak ingat natijah rasuah tu apa jadi. Banyak dah. Tengoklah contoh orang makan rasuah. Ke mana dia duduk? Di mana dia duduk? Di istana ke di mana? Kita ingat. Nah, benda tu bahaya. Allah. Nah. Tengoklah dadah. Tengok dadah. Ini sebagai benteng. Bila kita tengok ada benda bahaya, maka kita tak akan buat benda tu. Nah. Tengoklah saham cepat kaya. Berapa orang yang kena? Berapa orang yang jadi kaya? Mungkin tak ada seorang habuk jadi kaya. Tak ada. Banyak jadi susah semua. Kita tengoklah kebahayaan. Lepas tu bila kita tengok kepada keberbahayaan, barulah kita tak akan buat perkara tu. Nah. Dan pula satu lagi, benteng kepada benteng penyerahan. Ini benteng dah. Benteng kepada benteng penyerahan itu ialah mengingati kelemahan anda memelihara diri anda dari pelbagai mara bahaya. Kita pun ingat diri kita ni, kita adalah manusia yang lemah, makhluk Allah. Kita lemah, kita tak perfect. Kita lemah. Kita kena ingat kita lemah. Dalam kita nak buat pilihan sesuatu, kadang-kadang tersalah pilih kita. Kadang-kadang tersalah buat sebab kita manusia yang lemah. Nah, maka sebab itulah kita kena ingat kita ni lemah. Nak buat apa-apa fikir dia baik-baik. Kita ni manusia yang lemah. Bukan kita ni perfect. Allah. Nak buat apa-apa dari berbagai-bagai mara bahaya dan lemahnya anda menghalang diri sendiri dari jatuh ke dalam bahaya itu dengan sebab kejahilan. Kadang-kadang dengan sebab jahil kita, kejahilan kita. Allah menyesalnya. Allah menyesal. Tak tahu pula dia ingat ke saham cepat kaya. Kita masuk duit dapat selalu. Masuk 10,000 dapat selalu untung 8,000. Tak ada 2 bulan habis. Kita pun merenung Allah. Tak tahu kita rupa-rupanya penipu, syarikat penipu. Inilah mana kita sedar kejahilan kita tu. Kita ingat kejahilan kita ni. Dan juga kealfaan, alfa kita, walaupun kita perfect, kita tak perfect. Kadang-kadang kita terasa kita perfect. Kita ada juga kadang-kadang lupa kita. Walaupun kita jaga dengan rapinya, tapi ada juga terlupa kita. Itulah yang selalu kita bercakap, kata Allah, buat macam mana dah benda nak kena. Itu dah kealfaan kita. Dan seterusnya juga kelemahan diri anda, lemah diri kita, lemah. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena kembali kepada Allah. Nak buat apa? Solatlah istikharah dulu 2 rakaat. Harap Allah pilih.
Jangan jangan kejar-kejar nak buat apa ni. Kita ni kadang-kadang terkejar buat, lepas tu keluar air mata. Banyak kita tengok di hari ni, tuan-tuan. Dan berterusan mengingati dua ingatan ini membawa anda untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Inilah mana dengan kita merasa kita lemah dan kita merasa sesuatu itu kita tak dapat nak bezakan baik atau buruk, maka itulah kita kembali kepada Allah, menyerah kepada Allah. Allah, tuan-tuan, ramai orang yang nak kahwin tapi tak solat istikharah. Solat kau dulu, istikharah. Mana tahu dah. Takut isteri kita ni tak sesuai dengan kita. Ramai yang menyesal, yang cerai ramai. Cepat nak kahwin tu. Allah, serahlah kepada Allah dulu. Istikharah dulu dengan Allah. Harap dulu kepada Allah, supaya Allah pilih. Hendak nak buat apa buat. Lepas tu mengalir air mata, sesat ada. Itulah yang kita tak nak, tuan-tuan. Allah. Dan anda dapat menjaga diri dari berkehendak suatu dengan pasti. Pengecualian dan lagi dapat menghalangkan anda dari menghendaki suatu melainkan dengan syarat ada kebaikan dan kebajikan. Maka inilah yang perlu diingati selalu. Wabillahi taufik. Inilah, tuan-tuan, mari kita kena sentiasa kembali kepada Allah. Pengecualian kita kepada Allah. Mana kita nak buat sesuatu, ingatlah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ingat. Macam mana ni nak buat ni. Kita ingat kepada Allah. Jangan kita buat sesuatu dan kita menyesal dengan kita tidak tanpa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni setakat ni dah dulu, tuan-tuan. Maka sekiranya dikatakan orang kepada anda, kalau orang kata kepada kita pula, Masya Allah, dalamnya perbincangan Imam Ghazali tentang bab tawakal ni. Allah. Jadi kesimpulan daripada poin kita belajar ni, tuan-tuan. Jadi dia nak, Imam Ghazali nak supaya kita tu kembali kepada Allah. Urusan apa-apa yang perfect adalah Allah. Kita ni lemah, jahil lagi, ada lupa lagi, berbagai kekurangan. Sebab tu jangan kita tinggal Allah. Kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah, Allah pilih untuk kita buat sesuatu yang terbaik, insya-Allah. Malam ni kita berakhir sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu